Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, like dan follow, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih banyak. Dan juga lupa untuk subscribe Penjejak Borneo. Banyak video-video yang menarik yang berkaitan dan berinformasi mengenai Sabah. Check it out. Hari ini saya nak share mengenai ayat Al-Quran yang hilang daripada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Al-Quran itu telah digunakan selama 12 tahun oleh seorang ustaz ni. Kejadian ini berlaku di Batu Pahat, Johor di Malaysia, di mana telah dikongsikan Facebook daripada Irma Ibrahim. Rutin mereka adalah mengaji setiap pukul 8 pagi dan dikatakan Al-Quran itu telah digunakan selama 12 tahun oleh Ustaz Kamal. Agak lama jugalah. Dan tiba-tiba ketika sesi pengajian mereka, ayat dalam Al-Quran itu hilang sebanyak 6 muka surat. Perkara ini pelik dan ajaib lah bagi kita, sebab tiba-tiba kan benda yang selalu kita guna, benda yang selalu kita nampak, tiba-tiba dia hilang. Lebih-lebih lagi itu adalah Al-Quran. Sahabat semua, sebenarnya perkara ini bukan sekali berlaku, tetapi beberapa kali juga berlaku di negara kita, yang mana seorang lelaki di utara tanah air, ketika beliau ingin membaca Al-Quran, dia terkejut kerana melihat beberapa helaian Al-Quran yang dipegangnya itu ayatnya tiba-tiba hilang dan ghaib. Dia habis di situ, kemudian keesokan harinya 6 muka surat lagi ayat dalam Al-Quran itu hilang. Sebenarnya perkara ini jelas membingungkan segelintir masyarakat kita. Sahabat semua, kita kena ketahui bahawa makna Al-Quran ialah mengumpulkan qiraah, iaitu bacaan, bererti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan bermaksud sesungguhnya atas tanggungan kamilah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Dan Al-Quran pada segi istilah pula ialah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutawatir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat mukjizat, di mana mendapat pahala jika membacanya daripada awal, iaitu surah Al-Fatihah sehingga kepada surah An-Nas. Sahabat semua, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran telah siap dikumpul dan Sayyidina Abu Bakar meminta pendapat kepada para sahabat untuk menamakan Al-Quran. Ada yang mengatakan nama Injil, Al-Sifir, tetapi Sayyidina Abu Bakar menolak kerana nama-nama yang diberikan itu adalah menyerupai seperti kaum Nasrani. Kemudian Ibnu Mas'ud mencadangkan untuk menamakan Al-Quran sebagai mushaf, yang mana katanya ra'aitu lil habasha kitaban yad'unahu lil mushaf fasammuhu bih. Aku telah melihat di Habsyah sebuah kitab yang dipanggil al-mushaf, maka dinamakan ia dengannya, iaitu mushaf. Maka kita boleh katakan jugalah bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah orang yang pertama yang menamakan al-mushaf buat Al-Quran, dan kini ianya telah pun masyhur digunakan oleh umat Islam pada sekarang. Sahabat semua, adapun kehilangan ayat Al-Quran memang pelik, tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa Allah akan menjaga Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Maka kita tidaklah perlu takut bahawa Al-Quran akan hilang. Tidak, dia tidak akan hilang, sebab Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjaga Al-Quran. Tapi akhir zaman ini ilmu akan diangkat dengan matinya para alim ulama. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik summa la tajidu laka bihi alaina waqila. Yang bermaksud, dan sekiranya kami kehendaki, nescaya kami akan hilangkan apa-apa yang telah kami wahyukan kepada kamu, kemudian kamu tidak akan beroleh sebarang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya. Yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran. Dan terdapat juga banyak nas ataupun hadis yang menunjukkan pemeliharaan penjagaan Al-Quran, dan akhirnya diangkat sehingga tiada sebarang ayat pun yang tinggal. Antaranya adalah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yusrayanna 'ala al-Quran dzata lailah fala yutraka ayah fi mushaf
wala fi qalbi ahad illa rufi'at, yang bermaksud akan ditinggalkan Al-Quran pada malam tersebut dan tidak akan kekal satu ayat di dalam mushaf itu Al-Quran juga di dalam hati seseorang, melainkan ia Al-Quran telah diangkat. Riwayat Ad-Darimi. Sahabat semua, Al-Quran tetaplah terpelihara dan sehinggalah waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku di Malaysia dan juga di tempat yang lain sebelum ini bukanlah bermaksud Al-Quran itu diangkat ke langit, kerana maksud sebenarnya ialah kehilangannya hufaz-hufaz, penghafal-penghafal Al-Quran. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kehilangan ayat Al-Quran dalam mushaf itu adalah disebabkan kualiti dakwah, cetakan yang tidak sempurna, yang bermasalah, dan dikatakan juga ia adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua mengenai Al-Quran. Ia adalah perkara yang pelik dan ajaiblah bagi kita. Jadi marilah sama-sama kita baca Al-Quran dan beramal dengannya, kerana Al-Quran adalah buku panduan kita dan peringatan kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa dzikru lil alamin, yang bermaksud Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam. Surah At-Takwir. Jadi marilah sama-sama kita perbaiki diri, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan cukup sekian itu saja. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.